السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertamanya adalah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan peluang yang Allah berikan pada kita malam ini dapat lagi kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan, untuk mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli tuan kuasa masjid, hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan ataupun perkongsian kita malam ini daripada hadis Mata Arba'in, hadis ke-40 Mata Arba'in An-Nawawi. Lepas kita bincangkan berkenaan dengan apa yang perlu kita larang, dan lepas kita dah bincangkan apa yang perlu kita larang, apa yang perlu kita dekatkan, dan apa yang perlu kita jauhi daripada apa yang Allah telah larangkan. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan bincangkan hadis yang ke-10. Dah 10 hadis dah lebih kurang. Jadi banyak perbincangan yang kita tidak bincangkan, sama ada secara langsung ataupun tuan-tuan sini pun dah pernah dengar hadis-hadis berkenaan dengan hadis Mata Arba'in ni. Ia sangat familiar lah orang kata. Hatta sekarang ni pun tingkat sekolah-sekolah rendah pun kita dah dilaksanakan silibus Mata Arba'in. Ini satu perkara yang baik yang perlu kita sambut dan perlu diteruskan untuk masa akan datang insya-Allah. Hadis yang ke-10, kita bincangkan berkenaan sumber makanan dan yang halal dan syarat-syarat penerimaan doa. Sumber makanan yang halal dan syarat-syarat bagaimana Allah menerima doa seseorang tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Surah Al-Mu'minun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Surah Al-Baqarah. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa uziya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tayyib, yakni baik, dan dia tidak akan menerima melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman barang apa yang telah ataupun perkara apa yang telah diperintahkan ke atas para rasul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan soleh. Dan kemudian Allah menyebut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah melalui suatu perjalanan jauh, kusut masai dan berdebu rambutnya.
mendepulkan kedua tangannya ke arah langit saya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi. Makanan yang dari sumbernya haram, minuman yang dari sumbernya haram, pakaian dari sumbernya haram, dan makan ia dengan makanan haram. Bagaimanakah doanya akan diterima? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Zakat dan juga dalam Sunan Tirmizi dalam kitab At-Tafsir. Baik. Hadirin yang dimata Allah sekalian, pertamanya apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, kepentingan hadis ini merujuk kepada bahawasanya di sini terdirinya kaedah-kaedah agama Islam dan dibina atas hukum hakam. Maksudnya dari sudut kita, macam mana kita pengambilan kita dari perkara yang halal tersebut. Sebab itu awal Nabi sebut sebut apa? Sungguhnya Allah itu baik. Innallaha tayyib. Tayyib maksudnya baik. Ada keadaan dalam bahasa Arab ni gunakan ahsan ataupun hasanan. Adapun disebutkan lagi la yuqbilu illa tayyiban. Tidak Allah menerima sesuatu pun seperkara melainkan perkara itu hanya baik sahaja. Kemudian Nabi menyebut dalam surah apa, Allah menyebut dalam surah Al-Mu'minun, Nabi menyebut wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Hendaklah sungguhnya Allah telah menyuruh orang-orang mukmin itu melakukan seperti mana para rasul, para anbiya yang Allah telah arahkan ataupun perintahkan kepada mereka itu sendiri. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, pertamanya Allah menyuruh pada para nabi untuk makan daripada sumber yang baik. Juga dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan supaya kita memakan perkara yang baik. Jadi dari situ pertamanya kita jelas bahawasanya dalam hidup kita ini apa pun yang kita dapat, pertama adalah memastikan perkara itu sumber yang baik. Tidak ada perkara yang haram melainkan itu perkara yang suci dan baik. Lagi-lagi berkenaan dengan makanan. Sumber makanan itu dari mana mana kita masak, daripada mana kita dapat daripada makanan-makanan yang kita dapat itu adalah perkara asas. Sebab itu pada akhir hadis ni Nabi menceritakan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam keadaan serba-serbi kekurangan, yang dalam keadaan yang tak terurus, berdoa pada Allah, wahai Allah berikanlah aku sekian. Tapi dalam masa yang sama dia membuat perkara yang Allah tak suka, yang Allah tak redha. Ini gambaran hadis ini menceritakan bahawasanya apa yang kita buat hari ini mestilah kita berasaskan perkara yang sumber yang baik dan halal. Sebab itu apa kita buat hari ini, pekerjaan apa kita ni, biarlah ia berlandaskan dengan syarak. Walaupun kerja kita tu kuno, orang kata hina, kan? Tapi hina-hina, tapi kalau rezekinya halal tak ada masalah. Ini masalah kita hari ini, orang mudah terpedaya, orang mudah terpengaruh dengan scam yang berlaku hari ini, sehingga mereka teruja nak sertai apa yang mereka buat. Walaupun dia tahu benda itu haram, benda itu ada gharar, kerana ada penipuan, kerana ada manipulasi dalam pekerjaan mereka, tapi disebabkan apa? Terdesaknya hidup, dia terpaksa buat. Sebab itu bezanya antara orang yang ada iman dengan orang yang tak ada iman. Walaupun apa yang kita buat, iman kena letakkan di hadapan. Sebesar mana ganjaran yang Allah letak, orang tu letakkan, maka iman kita lebih kena ke hadapan daripada ganjaran tersebut. Biar sebesar mana pun ganjaran, iman kita kena letak di hadapan itu sendiri. Jadi itu antara perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi fiqh hadis yang kita boleh, pertama yang kita boleh dapat,
fiqh hadis dan petunjuknya dan pertamanya adalah yang baik dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dan terima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pertamanya apa yang disebut Rasulullah, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu hebat, Allah itu suci dan tidak akan menerima melainkan yang baik. Seperti mana saya tadi lah, kan? Perkara sumber yang kita buat, nak tak nak, ia mesti berlandaskan hukum halal dan haram. Ya. Dan juga perkara yang itu syubhah. Kalau kita ingat balik yang hadis yang lepas kita bincangkan, kan, perkara yang untuk kita mengelakkan perkara-perkara syubhah. Supaya apa? Supaya kita rasa, hati kita rasa lebih tenang, kan? Hati kita rasa lebih senang. Kalau kadang-kadang kita terfikir, benda ni betul aku buat, benda ni aku buat ni benda yang bertepatan tak dengan Islam ajar, benda ni bertepatan tak dengan syarak, hukum, hakam. Ada lagi bab muamalat lah. Bab muamalat hari ni orang dah macam tak ambil peduli. Asal benda tu best, asal benda tu nampak ganjaran yang baik, maka kita buat. So apa-apa kita buat, kita kena letakkan hukum dulu. Itu beza kita dengan agama-agama lain. Islam mengajar meletakkan batas antara syarak. Syarak tu akan menentukan benda tu baik ke ataupun tidak baik. Walaupun nampak benda baik, benda ni kan perniagaan. Islam kan mengharapkan perniagaan, tapi ingat balik dari sudut perniagaan tu dia berlandaskan macam mana. So hati-hati. Benda itu hari ni banyak. Tadi pun apa nama, petang tadi ada ni lah seorang call, bos, you main judi lah. Saya terkejut lah. Judi apa? You mau main kasino? Cakap, mana pula dia dapat nombor aku ni? Itu kita terkejut kan. Kita bila dapat macam tu macam, mana pula dia dapat nombor aku ni? Tapi itulah. Hari ni dia, dulu kalau nak main judi mungkin mudah kan. Dia boleh tempat sekarang ni secara online pun dah ada judi sendiri. Baik. Itu sebut Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ianya meliputi segala amalan-amalan, harta benda, perkataan-perkataan dan itikad. Bukan hanya pada harta benda, juga meliputi pada amalan kita hari ini. Amalan kita betul tidak, takut kita buat ni Allah tak terima. Sebab itu pada awal usia manusia, kan, apabila mereka seseorang itu telah beralih kepada fasa mukallaf, akhir balik, kita kena ajar dia macam mana untuk bersuci daripada hadas besar tersebut. Kenapa? Kalau dia tak bersuci daripada hadas besar, maka apa yang dia buat itu, segala amalan kebaikan yang dia buat takkan diterima. Sebab itu anak-anak awal usia ni kita kena ajar bab ibadah. Bab ibadah sangat penting. Jadi sebab itu perkara yang penting, perkaranya pertama amalan-amalan, dan juga harta benda kita kena tahu sumber dia macam mana, pekerjaan kita hasil macam mana, dan dapatan itu daripada mana. Kemudian perkataan, lisan, lisan yang kita buat hari ini, yang kita selalu cakap hari ini, mungkin kita tak melalui percakapan, tetapi melalui teks yang kita selalu sebar melalui media-media sosial, yang boleh mengguris, yang boleh memanipulasi fakta yang benar. Itu juga perkara yang Allah tak akan terima kalau kita melakukan perkara-perkara berikut. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima segala amalan-amalan melainkan yang baik dan suci dari sebarang kerosakan, kesemuanya termasuk riak dan ujub. Riak dan ujub. Cumanya riak dan ujub ni, dia ada satu perkara yang kita tak boleh nak detect. Hanya orang-orang diri sendiri saja yang tahu dia ni riak ke apa. Sebab riak ni, kita tak boleh lihat pada mata kasar sendiri tu.
Sebab itu bila kita melakukan sedekah, melakukan sumbangan, biar ikhlas. Ikhlas ni macam mana ulama ajar? Seperti semut hitam berjalan pada waktu malam, berada di batu yang hitam. Supaya apa? Supaya tak nampak benda tu. Supaya biarlah yang aku buat ini hanya semata-mata Allah saja yang nampak. Kadang-kadang kita rasa riak kan. Alhamdulillah aku hari ni pergi masjid, esok pergi masjid, lusa pergi masjid, bulan depan aku pergi masjid, alhamdulillah. Alhamdulillah tu kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu tak ada masalah. Memang itu hak Allah. Tetapi kalau kita merasakan aku ni hebat, hari-hari aku pergi masjid. Jadi itu adalah salah satu perkara riak yang ada dalam diri kita sendiri. Bukanlah nak kata panjang di masjid. Okey, jangan macam tu pula. Tapi apa yang penting, kita menjaga hati, menjaga jiwa kita itu sendiri. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik, itu yang lebih penting. Supaya apa? Supaya perkara ini dapat kita teruskan daripada hari ke hari. Jangan bila dengar ustaz kata nanti pergi masjid riak pula. Tak. Ini tanggungjawab sebagai seorang mukmin. Tanggungjawab seorang mukmin. Okey. Kemudian Allah SWT tidak menerima apa sahaja yang dibelanjakan dari harta-harta benda melainkan harta yang baik, suci dan halal. Rasulullah SAW telah menggesa agar sedekah yang dikeluarkan hendaklah dari harta yang diperoleh dari usaha yang halal dan baik. Bagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Surah Al-Fatihah ayat 10, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkannya. Kemudian Allah juga membezakan dan membahagikan antara yang baik dan buruk dengan firman-Nya, daraballahu masalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk. Ini Allah gambarkan macam mana kalau kita selalu melakukan perkara yang baik, menyebut sebutan-sebutan ataupun perkataan yang baik, maka sebut kasyajaratin tayyibatin. Kita akan digambarkan seperti pokok yang berbuah baik, yang ada buahnya sedap, pokoknya segar, pokoknya tumbuh dengan baik. Manakala wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin, mana perkara ataupun perkataan-perkataan ataupun kalimah yang buruk, ia digambarkan seperti pohon yang buruk. Sebab tu kadang betul kata orang tua, bila kena tanam pokok tu kan, kita kena sebut baik-baik pokok tu, barulah pokok tu baik. Benda tu ada betulnya juga kan, tapi itu adalah sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, yang keduanya apa yang disebut, bagaimanakah amalan boleh menjadi makbul dan baik. Disebut sini bahawasanya dari faktor yang paling besar dan menjadikan amalan seorang itu mukmin itu baik dan diterima ialah makanan yang dari segi halal dan kesucian. Makanan, sebab itu kadang hari ni orang main sebat je makan, tak tahu. Lain-lain kalau ada tempat kerja tu kan, kawan letak kawan tak cakap lagi pun boleh makan tidak, datang member lain datang zap sebat kan. Tapi kalau jeniskan kawan yang tak ada kisah, mungkin dia halalkanlah sebab memang niat nak bagi kawan-kawan dia makan. Tapi kita pun dari peringkat kita sendiri pun janganlah semua kita sebat, kita makan aja. Ada juga tertib, kena ada juga adab. Okey. Hadis ini merupakan dalil bahawa sesungguhnya sesuatu amal itu tidak akan diterima melainkan dengan makanan yang halal. Benda yang haram merosakkan amalan dan menghalangi amalan itu diterima
Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda selepas takrirnya pada sabdanya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha ma'al mu'minina ma amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik, dan sungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman barang apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Seperti mana yang tadi lah kita sebut. Maknanya sini bagaimana Nabi menekankan bahawasanya kalau kita nak doa kita diterima, selain makanan yang baik, antara ulama ajar, selain makanan yang baik, pastikan sumber itu juga kita daripada halal. Maksudnya pendapatan. Kita beli dapat pendapatan kita beli makanan dan bagi kepada keluarga kita. Cumanya di sini dibincangkan ada beberapa perkara berkenaan dengan macam mana kalau kita buat satu perkara itu baik, tetapi keberkatan itu juga adakah dia akan ikut benda sama. Hadirin yang sekalian, pertamanya kita kena faham berkat. Semalam sebenarnya Ustaz Zaki dah bincangkan pasal berkat dalam kitab Fiqh Haji. Berkat ni dalam maksud dia adalah ziyadatul khair, dia akan ditambahkan kebaikan. Berkat ni hanya orang yang buat sahaja ataupun orang yang melalui sahaja dapat rasa, orang lain tak dapat rasa. Yang disebutlah, yang dinakarkan oleh Ustaz Zaki semalam. Sebab itu kadang-kadang kita lihat disebut satu perkataan yang kita selalu dengar, iaitu integrity. Integrity maknanya. Baik. Kenapa ada perkataan integrity itu dalam kalangan kaki tangan ataupun sebagainya? Untuk menjamin, untuk memastikan pekerjaan mereka dilaksanakan dengan baik. Tetapi dalam Islam sendiri ada satu kalimah ataupun ada satu martabat yang kita lupa, iaitu takwa. Takwa ni dia lagi tinggi daripada integriti. Kalau integriti dia mungkin boleh mengelak-elak sikit, tetapi kalau dalam Islam dia disebut dalam satu kalimah, iaitu takwa. Takwa, kalau kita faham, kita amati perkataan takwa tersebut, Allah sebanyak sebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, supaya mereka ini menjadi orang takwa, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Kenapa takwa ini sangat hebat perkataan dia? Kerana kalaulah walaupun apa saja berlaku, dia akan tetap istiqomah dengan apa yang Allah suruh. Integriti mungkin betul dia akan buat perkara yang dia buat, tetapi ada satu kalimah ataupun satu fasa yang lebih tinggi dalam Islam dipanggil sebagai takwa. Baik. Sebab itu dalam hal ini kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana seseorang itu dia datang kerja, tetapi dalam sama dia buat perkara lain selain pada kerja dia. Adakah dia itu merujuk pada perkara yang haram? Ini saya tak sebut lah, tak banyak sebut sebab saya tak tahu. Nanti mungkin boleh merujuk pada orang-orang yang lebih alim. Cumanya kemungkinan dia akan mengganggu kepada keberkatan pendapatan. Keberkatan pendapatan dia lah. Tapi dari sudut halal haram tu dia kena rujuk pada orang yang alim lah, orang yang betul-betul mengaji bab ni. Okey. Jadi sebab itu cumanya saya nak pesan, nak tekankan bahawasanya kadang-kadang kita bila kita bekerja kan, tak kisahlah apa-apa pekerjaan, lagi-lagi kalau bekerja di bawah jabatan sebagainya, kita kena ada satu sifat integriti dan takwa tu lah. Melaksanakan satu perkara tu biarlah berasaskan dengan apa yang kita telah digariskan. Takut-takut benda itu akan mengganggu kita punya sumber pendapatan. Itu perkara yang kadang-kadang orang nampak benda remeh, tetapi kadang-kadang benda tu menjadi asbab kita. Kenapa perlu kita sebut untuk kita berasaskan pada makanan yang halal dan baik.
Kemudian disebutkan lagi berkenaan dengan penafian penerimaan amalan. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, kita dapati penafian terhadap penerimaan dan dengan makna penafian kesahihan sesuatu perbuatan amalan. Dan hadis yang seumpama itu adalah seperti la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat seseorang dari kamu sekiranya ia berhadas hinggalah ia berwuduk. Allah tidak menerima solat seseorang dari kamu sekiranya ia berhadas hinggalah ia berwuduk. Maka penerimaan di sini ialah hasil daripada maksud yang tuntut dari solat yang dikerjakan adalah dengan taharah, yang ini wuduk. Maksudnya apa? Allah tak akan terima solat itu melainkan dia dah berwuduk sekiranya dia dalam keadaan berhadas. Ikutlah, kalau berwuduk ni, kalau cara sucinya mestilah untuk hadas kecil. Kalau hadas besar, dia kena mandi wajib lah. Dimaksudkan dengan ialah keguguran fardu daripada tanggungjawab seorang, iaitu gugurnya tanggungjawab menunaikan solat fardu solat sekiranya solat yang dikerjakan itu dengan adanya wuduk. Maka solat itu dikerjakan tanpa wuduk, ia tidak diterima. Dan dah sebablah. Sebab itu kadang-kadang hidup kita penat, hidup kita rasa macam susah, hidup kita ada rasa macam sukar nak buat satu perkara. Tengok balik, kemungkinan ada perkara yang kita buat yang Allah tak terima. Ada benda yang kita laksanakan hari ini, mungkin ada perkara itu tidak sesuai dengan apa yang kita belajar sepanjang hidup kita ini. Ini hadis ni nak mengingatkan bahawasanya kita, apa-apa kita buat mesti kita berlandaskan hukum halal dan haram dan syarak itu sendiri. Begitu juga penafian terhadap penerimaan dalam pelbagai hadis Rasulullah SAW kadang-kadang membawa makna penafian ganjaran dari pahala. Seumpama dengan ialah hadis berikut ialah la tuqbalu salatul mar'atin lati zawjuha 'alaihi sakhitun wala man ataka hinan wala man syariba khamran 40 yawman. Tidak akan diterima solat yang dikerjakan selama 40 hari dari solat yang dikerjakan oleh seorang wanita yang dimungkai oleh suaminya. Solat seseorang yang mengunjungi ahli nujum, ahli sihir lah, dan solat seorang yang meminum arak itu sendiri. Dan disebutkan lagi, man shalla fi saubin qimatuhu 10 darahimin haram la yuqbal lahu salatan. Barang siapa bersolat dengan pakaian yang berharga 10 dirham dari sumber yang haram, 10 dirham, yang kalau kita hari ni kan RM10 lah, maka solat itu tidak diterima. Jadi seinci pun ataupun sesen pun harta kita, kemungkinan benda itu akan menjadi perkara yang menghalang doa-doa kita, yang menjadi kita sukar untuk mendapat apa yang kita hajatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun situ kita kena ingat, bukanlah kerana kadang kita dah buat baik ni kenapa Allah masih lagi tak kabulkan doa aku. Ini pembincangan juga ni, masalah manusia macam ni kan. Aku dah buat solat ni, semua ni, buat ibadah gini, buat puasa sunat semua, tapi kenapa Allah masih susahkan aku? Tapi itu perkara yang salah satunya adalah perkara yang kita lihat, kita tengok balik dalam hidup kita, semua-semua kita makan, semua-semua yang kita dapat. Yang kedua, Allah nak uji kita sabar. Mungkin apa yang kita buat hari ini Allah tangguh dulu, supaya masanya sesuai, Allah akan bagi pada kita apa yang kita hajatkan. Baik itu kadang-kadang kita akan pelik, kenapalah kan, kenapa. Kadang-kadang ialah manusia kan, dia sifat semangat inquiry itu kuat sangat, semangat ingin tahu kan. Kalau datang satu cerita nak tahu. Tapi itulah manusia. Sebab apa? Sebab tu Allah nak ajar manusia ni supaya bersabar. Kita semua ni bersabar. Jangan cepat melatah. Sebab itu perlu Allah sebut dalam Quran, isbiru wasabiru, dua perkara. Isbiru wasabiru.
Pertama, isbiru untuk diri sendiri. Wasabiru, sabarkan orang lain juga. Ahli keluarga kita, kan? Mak ayah kita, tahu. Kawan-kawan, jiran-jiran kita. Hari ini 2 hari timpa musibah. Sabar. Ya, sabar. Walaupun kita tak boleh nak rasa kesengsaraan kawan kita yang diterima musibah tu, tapi kita cuba sabarkan dia sebagai seorang sahabat ataupun seorang Muslim lah. Sabar, bagi sabar. Sebab itulah Allah telah ajarkan dalam Islam bagi sabaran. Nak cerita sabar ni, mukjizat dia sangat hebat. Antara perkara yang kita sabar, nak ceritakan macam mana Islam ni, Rasulullah SAW tak terlalu istijal, tak terlalu tergesa-gesa dalam menyebarkan Islam. Kalau kita lihat balik pada macam mana kisah perjalanan Rasulullah nak sebelum Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Kalau kita tahu kisah dia, sebelum tu Rasulullah dan para sahabat nak buat umrah. Jalan umrah dihalang oleh kaum Quraisy, musyrikin Quraisy. Kemudian berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah, berlakulah perjanjian yang kita pada awalnya kita lihat perjanjian itu agak berat sebelah. Tapi Rasulullah kata ini akan ada hikmah. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya adalah berlakunya Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Sebab itu Allah nak cakap apa? Isbiru wasabiru warabitu. Satu lagi ayatnya, warabitu, dan berpegang teguh dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita buat hari ni, kita kena faham lah, kan? Aku dah sunat duha hari-hari, aku tak kaya-kaya pun. Soalan kita hari ni, hari-hari aku duha, tak kaya-kaya aku ni, macam mana ni? Apa yang Allah janjikan kita ni? Ini elemen-elemen yang kata perasaan yang tak senang hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bahaya. Sebab tu kena faham maqasid ibadah sendiri. Allah sebut inna khalaqal insa wal jin illa liya'budun. Sungguhnya aku menjadikan manusia dan jin itu untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu maqasid solat duha ni, ada muslimin dan muslimat, bukan semata-mata untuk kita raya, kan? Ada setengah orang influencer, kita kena solat duha. Betul, solat duha betul kena buat, tapi bukanlah untuk kita semata nak tak kaya, tapi adalah untuk kita rasa tasyakur, bersyukur. Walaupun hidup kita ni tak besar mana, tak semena seorang lain, tetapi alhamdulillah kita boleh hidup dengan keadaan yang senang. Ada kenderaan, ada rumah, ada keluarga, ada pendapatan walaupun sedikit. Tapi syukur itu yang Allah nak kita buat. Jangan fikir solat duha ni, buat solat duha ni esok kaya, buat solat duha lusa esok kaya lagi. Hari-hari kita kaya sebenarnya, kan? Kalau abang kata dalam kuliah Ustaz ni pun, kita semua ni kaya semua. Kaya lah, boleh datang masjid, duduk elok-elok, tenang-tenang, tak sakit, boleh menyandar semua. Ada kalau orang miskin tu macam mana duduk hospital tu, pakai tiup tu. Nak macam tu. Jadi itu ada kita kena sentiasa rasa syukur. Ya, syukur ni apa yang kita alami hari ini, walaupun sedikit, moga-moga ia memberi kecukupan. Bukan banyak, cukup untuk kita lalui hari ini dan akan datang, insya-Allah. Baik, sesungguhnya bagaimanakah seorang muslim itu boleh membebaskan dirinya dari yang haram? Disebut sini, seorang muslim itu boleh membebaskan dirinya daripada memiliki harta yang haram selepas gagal untuk mengenal pasti pemiliknya dengan bersedekah dengan harta itu, bersedekah, bayar zakat, infak, sebagainya. Sama juga kalau kita berhutang. Isu hutang ni pun agak sensitif juga kan, tapi kita kena jelas perkara ni.
bab hutang, macam mana kalau kita berhutang dengan seseorang, walaupun duit itu dah lama, tiba-tiba teringat balik, aku ada hutang dengan si fulan ni, maka wajib untuk kita melunaskan hutang kepada si fulan tersebut. Satu keadaan macam mana pula kalau si fulan tu dah meninggal dunia, maka kita kena kembalikan hutang itu kepada pewarisnya. Habis kalau pewaris tak ada, Ustaz, dia tu keluarganya dah hidup sebatang kara, Ustaz, macam nak buat? Kembali kepada Baitul Mal ataupun pihak zakat di sini. Sama jugalah kalau si anak tu berhutang dengan ayahnya. Insyaallah ni kan, ini hak keluarga lah. Kalau berhutang dengan ayah atau mak dia, kena selesaikan jugalah. Jangan buat gelap mata je. Apalah, ayah aku lah aku tanya. Ayah kaya. Anak saya macam tu. Tak boleh. Hutang walaupun ayah sendiri, kalau melainkan ayah kata tak apalah. Itulah yang cerita lah. Itu hal anak beranak yang cerita. Kan? Tapi dari konsep dia, tetap hutang lah. Kena selesaikan. Tak boleh biar gitu aja walaupun yang penghutang tu ayah kita sendiri. Tak nafikan. Hari ni macam-macam kan. Sebab itu kadang saya respect orang lama ni, dia berfikiran jauh kan. Dia susah-susah dulu, alhamdulillah dia boleh menampung ataupun hatta dia boleh memberi sedikit bantuan kepada anak dia hari ni. Sebab hari ni nak kata senang susah kan, pekerjaan pun susah nak dapat. Jadi saya sangat salute lah orang kata, hebat orang lama ni dalam menyimpan, dalam menguruskan kewangan mereka ni. Sangat hebat lah. Walaupun diorang tak kerja tak besar pun, kerja tak besar, tapi dia mampu untuk mensekolahkan anak dia sampai ke universiti, mampu memberikan pendidikan yang baik. Itu namanya keberkatan. Walaupun hidupnya susah, tapi dia mampu memberikan pendidikan anaknya yang baik. Itu perkara yang kita nampak, kesan dia tak nampak akan datang tu. Okey. Telah diriwayatkan kepada Malik bin Dinar, katanya, aku telah bertanya kepada Asa bin Abi Rabah mengenai seseorang yang memiliki harta yang haram dan beliau tidak mengetahui akan pemiliknya, sedangkan beliau ingin membebaskan dirinya dari harta yang haram tersebut. Jawab Asa, hendaklah ia bersedekah dengan harta tersebut, dan aku tidak berkata bahawa sedekah itu sudah memadai baginya demi untuk membebaskan dirinya dari harta yang haram itu. Sebab itu sedekah ni, tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana kita ada rezeki, Allah kurniakan kita rezeki, banyakkan bersedekah. Sebab itu antara jalan Allah permudahkan urusan kita hidup hari ini. Apa Nabi sebut, tidak akan berkurang walau sedikit pun harta kamu kalau kamu, sekiranya kamu daripada bersedekah, takkan kurang. Benda ni berlaku. Benda ni kalau kita tengok berlaku. Saya ada kawan-kawan yang buka tahfiz Al-Quran di ulangan ada. Nak kata dia punya kekayaan dia ni tak ada, memang hebat lah, tapi orangnya zuhud, orangnya rendah diri, tapi dia selalu bersedekah, tak kira masa. Azan. Okey. Saya azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على Okey, baik. Sehingga lagi jadi macam mana untuk kita membersihkan atau mensucikan harta kita daripada perkara yang haram? Sekiranya kita terlibat daripada sumber yang haram, maka ialah kita kembalikan kepada pertama tuan dia. Kalau tak dapat tuan dia, maka kita kembali kepada pihak yang berkuasa, iaitu zakat ataupun baitul mal sendiri. Baik. Masuk pula pada sebab-sebab penerimaan doa. Pertamanya disebut dalam kitab ni, pertamanya sebab-sebab penerimaan doa adalah ketika mana sekiranya kita dalam keadaan bermusafir. Musafir ni kalau ada sekarang ni dikira 81 km pun dah dikira 2 mahalah, kan, musafir. Jadi disebut dalam Abu Daud, Ibn Majah dan At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis, iaitu daripada Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bahawa baginda telah bersabda, salasun da'wati mustajabatin la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafiri, da'watul walidi wa liwalidihi. 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti diterima. Yang Allah terus naikkan, angkat doa ni. Pertama, doa orang yang dizalimi. Ini doa-doa ke sahabat-sahabat saudara kita di Palestin. Allah dengar. Satu persatu kita nak tengok kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh pihak orang Islam sendiri, kan? Macam mana baru ni berlaku jantan senjata antara Gaza dan Israel. Banyak berita-berita yang baik menceritakan tawanan-tawanan Israel, ceritakan bagaimana dilayan dengan baik, diberi makan, gembira, keluar daripada tahanan tu gembira. Jarang orang keluar dari tahanan gembira. Tetapi sebaliknya berlaku di Israel, tahanan orang Islam, orang Palestin, Gaza, dibuat seperti macam hamba abdi. Itu orang kata sabar dan juga doa-doa orang yang dizalimi. Satu persatu
masyarakat bukan Islam nampak kebaikan ke kita. Cumanya sedihnya hari ni orang Islam kita pula yang pelik. Saya tak tahu kan, kalau tuan-tuan perempuan kau ikutilah perkembangan platform orang muda ni, TikTok sebagainya ni. Ada orang Melayu kita, orang Islam kita yang menyatakan bahawasanya Gaza ini sebagai teroris. Sangat mendukacitakan. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan balik ni, tengok balik anak-anak kita, supaya kita tahu boleh ajar didikan Islam dengan baik. Takut-takut diorang salah faham. Bila Gaza menyerang Israel, katakan Gaza ni pengganas, memulakan perdebatan, memulakan peperangan. Jadi benda ni kadang akan menjadi satu isu yang besar. Lama-lama orang kata, oh Israel ni biasa je. Lama-lama dia kata Israel ni biasa sahaja. Bila kata biasa sahaja, lama-lama kita akan boleh terima sikit demi sedikit Israel. Normalisasi Israel hari ni. Negara-negara Arab semua dah selesai lah kan? Di UAE dah terima Israel dan sebagainya. Jadi di Malaysia ni, kalau kita boleh pertahankan supaya mengatakan bahawa Israel ni adalah satu puak yang boleh menggugat Gaza ataupun merosakkan Baitul Maqdis, kita kena tekankan pada semua anak-anak kita, keluarga kita benda ni. Sebab saya takut benda ni akan lama dibiarkan, lama-lama dia akan jadi satu fenomena ataupun jadi senario yang biasa. Lama-lama nanti tak mustahil rakyat Islam Melayu boleh terima Israel. Ini yang kita tengok berlarutan daripada media-media sosial lah, komen-komen ataupun status yang boleh orang kata memberi kecurigaan dalam pemikiran anak muda hari ini. Yang keduanya, doa orang musafir. Sebab itu orang musafir ni kalau mampu, kalau musafir ni adalah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Tak kira lah nak balik kampung ke, tapi dengan niat musafir tu benda yang baik lah. Janganlah aku musafir ni aku nak pergi golok tengok benda tak elok. Niat yang baik, musafir yang baik baru memberikan hasil yang baik. Sebab itu mufti wilayah sebut solat tidak sah bagi orang siapa yang musafir pergi ke konsert Coldplay. Sebab niatnya ke musafir tak baik. Musafirnya melihat konsert. Tapi Indonesia ni disalah tafsirkan. Dia tak baca habis. Okey. Yang ketiganya, doa untuk seorang ibu bapa kepada anaknya. Doa lebih baik anak kita, walaupun sehebat mana pun anak kita tu, antara tenakal mana anak kita tu, kena doakan untuk kebaikan. Antara ulama ajar untuk pastikan anak kita baik, pagi-pagi sebelum pergi sekolah bacakan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4 pada anak-anak yang kecil lah. Yang besar ni tak tahulah. Yang besar tu suruh baca sendirilah kan. Yang kecil ni kita bacakan baca tiupkan umbun-umbun dia supaya hati dia tenang kan, dia dapat menjadi orang yang baik. Itu amalan-amalan yang baik yang kita boleh terapkan dalam anak-anak kita. Kalau yang dah boleh baca, yang boleh mengaji, so dia baca surah Rahman, niat dalam hati supaya supaya dimudahkan untuk memahami ilmu, memahami pengajaran yang apa yang dia belajar di sekolah. Baik, yang keduanya, macam mana doa ini terima? Pertama adalah kita kena ada sifat tawadhu', rendah diri. Jangan kita doa dengan Allah kita rasa dalam keadaan yang angkuh, dalam keadaan yang riak, dalam keadaan yang kita rasa semua cukup, kita ni mewah sangat. Tak. Jangan itu. Dan yang ketiga adalah menghulurkan kedua-dua tangan ke arah langit. Ianya adalah dari adab-adab berdoa. Yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi dari hadis Salman Al-Farisi
radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala hayyun karim yastahi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah SWT yang maha hidup dan maha pemurah, dia berasa malu terhadap seorang lelaki yang mengangkat kedua-dua tangannya kepadanya berdoa lalu menurunkannya dalam keadaan hampa dan kosong. Maksudnya Allah nakkan kita minta dengan Allah SWT. Dia nak hambanya berdoa, minta dengan dia, apa yang kau nak? Allah tanya kita. Jadi kita janganlah angkuh pula. Jangan angkuh pula tak nak berdoa. Lepas solat jangan tak doa langsung. Doa lah sedikit, minta ampun pun dah cukup lah. Kalau rasa nak cepat sangat nak pergi tempat lain kan, doa lah sikit. Lepas solat jangan tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang. Melainkan kalau tak tahan nak buang air lah, tak apalah kan, macam mana. Okey. Jadi saja dan apa yang kita berkongsikan hari ini, insya-Allah apa segala yang kita buat pastikan itu berasaskan dengan perkara yang baik. Allah tak akan terima segala perkara yang haram, yang buruk. Kita sendiri pun kan, kalau najis hingus dekat baju pun kita boleh buang macam tu, apatah lagi kalau perkara-perkara yang besar, kotor ni. Sama dengan Allah SWT kan. Takkan Allah nak terima dalam minta dengan kita dalam keadaan kita bermaksiat. Jadi itulah sebagai peringatan kepada kita semua dah yang 10 ni, amalkan yang baik dan kita teruskan beristiqamah dengan cara hidup yang baik. Moga-moga Allah merahmati dan memberi kasih sayang Allah SWT pada kita semua. Apa yang penting adalah melalui an-niyah, niat kita sendiri. Sebab kalau kita dah terlalu sibuk sangat buat baik, takut-takut perasaan ujub, perasaan riak tu kita sangat tertanam dalam diri kita sendiri. Sebab tu kadang-kadang benda-benda yang perkara kecil-kecil perkara kita kena jaga. Nak sedekah, nak solat, biarlah orang kata kau ni macam bagus je. Tak, kita niat solat kata aku ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tu penting. Kalau kita dah lari niat, tajdidu niat, perbaharui niat kita sendiri. Wallahu a'lam. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah itu, kekurangan itu daripada saya sendiri. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesalahan, dan sekiranya berlaku kesalahan boleh betulkanlah apa yang saya katakan, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.